Allah berupa sifat yang azaliyah. Baik. Sebut salaf ni jelas kurun yang pertama, kedua dan ketiga. Di sini ada perbincangan nantilah, akan datang ada tambahan dalam syarah kita ni, kita tambah perbahasan tentang salaf wal khalaf. Salaf yang terdahulu, khalaf selepas kurun ketiga, terkemudian. Sebab golongan salaf yang golongan terdahulu, mutaqaddimin, orang-orang yang golongan awal, para sahabat, para tabi'in, itu salaf. Sudah meletakkan bagi Allah bersifat azaliyah dahulu kala, iaitu al-'ilm, al-qudra, al-haya, al-irada, as-sama', al-basar, al-kalam, al-jalal, al-ikram, al-jud, al-in'am, al-izzah, al-azamah. Mereka tidak membezakan antara sifat-sifat zat dengan perbuatan, bahkan mereka menyusun perkataan sebagai satu susunan, dan sedemikian juga mereka sudah menetapkan sifat khabariyah, yakni perkhabaran, seperti al-yadain, wajah, dengan tidak memberi sebarang takwil. Ni kata bahagian takwil ni dia sebut tentang al-wajh, fa inna ma tuwallu fassama wajhullah, ayat-ayat mutasyabbihah. Nanti kita tengok kan, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Nah, di sini ada kaedah, dia ada perbahasan salaf wal khalaf. Perbahasan salaf dulu memang mereka telah menetapkan, maka tidak ada sebarang penterjemahan, tak ada takwil, mafhum, maklum, tak sama. Ada macam itu je. Itu kena faham zaman. Bagaimana jemaah sekalian kita nak belajar tentang sifat 20 ni dan perbahasan akidah zaman sekarang ni, tauhid khususnya, perbezaannya dahulu dengan sekarang, ilmunya sama tapi landscape-nya berbeza, umatnya mula berbeza. Itu saja. Bukan ilmu yang dibahaskan berbeza, tidak. Ilmunya sama. Contoh ilmu sifat tadi dah tetap ada dah. Tapi kerana pertukaran, perubahan umat, yang mana perubahan ini bukan maksud nak mengubah ilmu, tetapi ilmu itu mestilah berkembang untuk membantu menyelesaikan permasalahan umat. Berkembanglah dia. Betul, ilmu akidah yang kita belajar, ada sifat 20. Zaman dulu Nabi tak ada pun, Ustaz. Memang tak ada bukan bermaksud tak betul. Kita kaji sejarah dia atau ayat dia. Ayat dia kita kajilah sejarah dia. Ke situlah. Maka kita pun alhamdulillah Allah pilihlah kita untuk belajar sejarahnya. Baik. Dalam kenyataan Al-Baghdadi Al-Faraq Bayan wal Firaq wal Bayan Al-Firqah Al-Najiyah, ya, ini ketika baginda Rasulullah SAW wafat, orang Islam masih lagi berada di atas metod yang satu pada dasar-dasar agama dan cawangan-cawangannya, kecuali mereka menzahirkan persetujuan dan menyembunyikan kemunafikan. Maksudnya lepas Rasulullah wafat pun metod masih sama. Jadi lepas kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat masih mengekalkan metod yang sama. Dan orang yang memerhatikan dengan teliti kitab-kitab hadis dan ungkapan-ungkapan kaum muslimin terdahulu tentu akan mengetahui bahawa tidak ada riwayat baik yang sahih maupun yang daif yang bersumber dari para sahabat Nabi, padahal jumlah dan tingkatan mereka begitu banyaknya bahawa mereka pernah bertanya tentang mana sifat-sifat yang diberikan Allah terhadap dirinya melalui Al-Quran maupun ungkapan Rasul dalam penulisan Abu Zarah Alim Politik dan Akidah dalam Islam. Baik, petikan-petikan di sini adalah sokongan bahawasanya memang tak wujud perbahasan itu. Tidak wujud perbahasan tentang sifat-sifat Allah ini walaupun telah ditanya. Baik. Pada zaman Khalifah Ar-Rasyidin pada 10 hingga 40 Hijrah. Dia masuk ke 10 40 Hijrah pula. Dia pergi ke 10 ke 40 Hijrah. Para sahabat sudah mewarisi dua perkara sebagai sumber utama dalam kehidupan mereka. Perkara tersebut adalah Al-Quran yang sudah dihafaz di dada dan hadis yang belum lagi disusun di mana-mana tempat.
Maka pada kurun yang kedua ni pula, zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, maka di sini sumbernya adalah Al-Quran yang sudah dilafaz dan hadis yang tidak disusun lagi sebagai sekarang ni, Sunan Abu Daud, Sahih Bukhari semua. Namun itulah sumbernya. Kehilangan penghulu Nabi Muhammad SAW dan hubungan mereka dengan Allah SWT, atau yang dikatakan dengan tempat mengambil keputusan, bukan halangan bagi mereka meneruskan akidah warisan Rasulullah tanpa sebarang perselisihan di antara mereka. Nampak? Tuan Guru meletakkan bahawa perkataan perselisihan, yakni walaupun Nabi SAW dah wafat ketika itu, tapi perbahasan tentang akidah, yakni tauhid, tetap tidak wujud lagi. Tidak wujud lagi. Dan tak ada sebarang perselisihan lagi. Kalau kata maklum, maklumlah. Sebab apa? Sebab ketika itu masih terpelihara lagi kelompok, komuniti itu, jamaah masih terpelihara lagi dalam rumpun yang kurun yang terbaik itu. Baik. Walau bagaimanapun berlaku juga perselisihan pendapat mengenai masalah furu' atau ijtihad, iaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman untuk menyelesaikan segala permasalahan. Tetap berlaku juga perselisihan, ikhtilaf, itu tetap berlaku. Tapi masalah furu' bukan masalah usul. Bila sebut tentang akidah, tauhid, ini usul. Usul sepatutnya tak ada istilah perselisihan. Dia kena sepakat. Cuma kaedah dia, kaedah salaf ke khalaf, itu sepatutnya. Dia tak boleh wujud ini sebenarnya ikhtilaf, bukan. Tapi kalau dalam bab fiqh, itu ada ikhtilaf. Jadi bila ada ikhtilaf, kita tidak boleh bagi satu kesimpulan bahawa dia ni salah, aku betul. Bukan begitu. Dia bab fiqh ni adalah bagaimana kaedah terjemahan. Contoh dalam bab, saya bawa yang paling mudah yang saya mendalami adalah contoh qiraat Al-Quran. Dalam qiraat, dalam bacaan, kita ada 10 qiraat. Ini 10 cara baca. 10 imam lah, 10 qiraat. Yang saya ambil 7 qiraat. Yang sering dibacakan 7 lah, 10 tu tambahan. Yang biasa kita dengar, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Kena angin dia tak bagi tahu pula, tiba dia pantai baca riwayat Qaulun, contoh Qaulun silah dia panggil lah, Imam Qaulun. Ini yang nombor 1, Imam Nafi', Imam Mekah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Subhanallah. Subhanallah terus. Dia kalau tegur ayat, bukan subhanallah, sebut Maliki yaumiddin. Ulang. Imam tak tahu dah. Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mufaraqah terus kawan tu. Apa tambah huruf pula ni? Kaedah berbeza, makna tak berubah. Ni namanya hebat Al-Quran ni. Bukan kalam manusia, kalam Allah. Ada ihdinas sirah boleh betulkan ihdinas zira, zai, sin, sod. Bayangkan. Maksud tak berubah. Begitu juga kaedah tata cara dalam fiqh. Tujuan sampai. Kaedah saja tak sama. Jadi bila kita tak tahu, tanyalah. Kalau orang tu boleh jawab dengan baik, itulah ilmu dia. Kita ambil lah ilmu dia. Kalau kita tahu, mesti kita boleh syarahkan apa perbuatan tu. Itu sajalah. Atau kita boleh kena pasti bahawa perbuatan tu salah. Betul kan? Ini hantar buat ni ikut mazhab mana? Contoh kan? Betul kan? Bukan salah kan? Isu sekarang adalah menyalahkan. Salah. Dan menyalahkan betul balah. Ini akhir zaman. Ya Allah. Memang ini antara doanya Nabi minta tak wujudnya
konflik, tapi belum lagi Allah kabulkan. Mudah-mudahan, tapi akan kabul lah bila turun Imam Mahdi nanti, insya-Allah akan disatukan. Sebab seluruh ikhtilaf ini akan terlerai bila ada uli amri yang memegang balik tampuk pimpinan. Dia akan standardiskan. Sekarang bukan tak boleh buat, tapi firqah-firqah lah. Patut kita kena melapan dada lah, itu saja. Selagi mana ia masih ada kerangka perbahasan syariat. Nah, tetapi berbeza dengan akidah. Patut akidah tidak wujud ikhtilaf. Sepatutnya. Maka nanti jangan pula nanti bila bahas berakidah, contoh Allah di langit, oh itu ikhtilaf tu sebenarnya. Ini bukan perbahasan ikhtilaf dah, ini perbahasan usul. Bila sebut di langit tu, hantar ni duduk mana? Perbahasan salaf ke khalaf kan? Dia nak bawa perbahasan salaf dia, perbahasan yang kurun awal ni. Walhal kita kurun khalaf ni, kurun selepas yang terbaik ni. Perbahasan sekarang umat semua duduk berfikir. Tu masalah tu. Allah atas tu, mula atas tu. Zaman sekarang zaman berfikir. Bila zaman berfikir, kena guna metode takwil lah. Takwil lah. Atas tu bukan tempat. Kenalah tukar perbahasan tu kepada takdis, menyucikan. Laisa kamitslihi syai'. Bila dia ada golongan yang cuba membawa pendekatan, bukan tak boleh pendekatan salah ni, betul. Dia pendekatannya ni mafhum, tak ada takwil. Tapi adakah kita terlepas daripada pemikiran yang membayangkan? Kalau terlepas, okey lah. Tapi masih kacau, masih berfikir tu. Zaman sekarang zaman berfikir. Zaman yang ini kata antara ujian yang besar ni, zaman membayangkan. Bahaya. Itu wujudnya golongan tajsim, menjisimkan. Bila kata tempat, maka dia adalah jisim. Kan? Kalau jisim ni tak ada berat lah, pemberat kan. Boleh duduk. Kalau dia tak ada jisim, dia tergapung. Dan tajsim dia panggil mujassimah, atau golongan mujassimah. Bila ada jisim, mesti ada jirim pula. Jirim ni ada molekul-molekul tu lah. Ada perasaan kita detail lah, kita faham bab tu. Kemudian berjirim, berjisim, kemudian berjasad. Berbentuk pula, tangan, mata, sudah kata. Lain-lain sekali daripada mujassimah jadi musyabbihah. Dia menyerupakan pula. Walaupun dari sudut dia tidak menyerupakan katanya. Tapi bila dia ikhtilaf katanya, maka wujudlah. Jadi diringkaskan, kita kena jelas. Dalam bab akidah dia tak ada ikhtilaf. Dia tak ada perselisihan. Baik. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada kurun ke-13 ke 12 Hijrah. 13 hingga 23 Hijrah. 23 Hijrah nampak. Dalam kurun Khalifah Rashidin sudah mula diperdebatkan tentang permasalahan qadar. Di sini wujud ada perbahasan tentang akidah yang qadar. Yakni menetapkan segala sesuatu dan diikuti dengan menghukum murtakib al-kabir, yang pelaku dosa besar. Di sini bila start berlaku perbahasan akidah ni mas sekalian, ini pun masih terjaga, tidak lagi membahaskan tentang sifat Allah, tetapi yang diperbahaskan perlakuan manusia. Perlakuan tentang dosa. Di sinilah golongan yang akan datang daripada golongan perbahasan nanti, wujud Qadariyah, Mu'tazilah akan wujud kat sini. Perdebatan itu ada berlaku, tapi bukan tentang Allah, tapi menetapkan segala sesuatu. Nak kaitkan dengan Allah ke tidak? Ada satu golongan Qadariyah kata bukan, ini manusia belaka, tak ada mengena-mengena dengan Allah. Wujud pula golongan Jabariyah, tak, Allah belaka, manusia tak ada. Mu'tazilah pun sama, tak, Allah manusia tak ada, Allah tidak, manusia je katanya. Allah tak ada sifat. Okey. Nak bagi tahu perbahasan tentang takdir mula wujud, qadar. Untuk era lah, start ni kita ngaji bab orang. Saat lagi perbahasan ni kita mula faham nanti. Kita nampaklah kat mana kerangka tu, perjalanan tu, kronologi ni kita nampak.
Baik, berkenaan masalah pengertian sifat-sifat Allah SWT, keyakinan para sahabat amat kuat dan teguh. Mereka beriman sepenuh kepada ajaran-ajaran dibawa oleh Rasulullah SAW tanpa seberapa persoalan. Mereka mendengar dan taat serta amat setia kepada ajaran Rasulullah dan sentiasa bertindak mengikut garisan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Berbalik pada sifat dan tentang Allah masih tak setia. Bermaksud tak ada lagi timbul persoalan nak tanya. Tak bertanya lah. Bukankan kata sifat Allah, tentang solat pun ketika mula-mula turun Mi'raj pun tak tanya, kena solat ke ya Rasulullah? Tak boleh tunggu. Tak ada. Okey, sami'na wa ata'na. Hebat. Bila kata arak haram, habis semua dihancurkan. Emas haram, habis dicabut semua. Buat hukum yang fiqh pun diterima secara total, apatah lagi tentang akidah. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah SWT sebagaimana yang sudah diajar oleh Rasulullah SAW kerana Al-Quran dan hadis adalah sumber asal untuk mereka. Jika terdapat ayat-ayat mutasyabihat, yakni ayat-ayat memiliki banyak arti mengikut bahasa Arab, maksud mutasyabihat, tashbih, maksudnya ada banyak arti. Mereka tidak membicarakan isi kandungannya, tidak mentakwil dan tidak juga mengertikan menurut lahir ayat-ayat tersebut. Maknanya memang tak ada apa-apa perbincangan. Ayat-ayat mutasyabihat sebagai contoh, macam yang tadi saya bagi contoh, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan mereka. Perbahasan ni tak ada takwil, diam terus. Tapi kalau kita zaman sekarang mula nak berfikir, maka perbahasan khalaf akan masuk untuk memperbahaskan perkara ni. Demikianlah mereka masih lagi berlandaskan ajaran yang sudah ditetapkan oleh penghulu mereka Rasulullah SAW hingga ke akhir zamannya. Oleh itu persoalan sifat-sifat Allah SWT belum dibincangkan secara khusus pada era tersebut. Iaitu pada era Khulafa' Ar-Rasyidin masih lagi terpelihara perbahasan, tidak lagi timbul perbahasan tentang sifat-sifat Allah. Walaupun antara faktor kemunculan perbahasan sifat Allah sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, namun perbahasan tersebut belum pernah berlaku pada zaman mereka. Persoalan timbul, tapi perbahasan tidak. Persoalan ditimbul tapi tidak membahaskan. Umat Islam sepanjang kurun pertama keseluruhannya berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka mengambil panduan daripada kitab Allah dan sunnah dalam menyelesaikan segala masalah yang dihadapi. Nah, di sinilah kalau kita lihat ni Al-Syekh Abdul Halim Mahmud Al-Islam wal Aqal, perkataan yang sekarang ni kita dengar yang mula timbul apa, kita nak berbalik kepada Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan sunnah kata kan. Ini zaman kurun pertama Mas sekalian. Kurun pertama ya. Tapi adakah kita tidak boleh menterjemahkan Al-Quran dan Sunnah semata-mata yakni sebagaimana kurun pertama? Boleh. Dengan cara mana? Dengan cara ulama terkemudian pula lah. Ulama mutaakhirin pula menterjemahkan Al-Quran dan Sunnah ni. Sebab itu tidak wujud perbahasan timbul nanti bila kita dah faham ikut sejarah ni. Tak adalah kata apa yang kita belajar sekarang ni tak ada pada zaman Nabi dan kita tak boleh nak belajar. Contoh, tak payah nak teruskan sebagai contoh. Ada. Dan kita kena cakap itu kurun pertama. Memang tidak timbul perbahasan ni, tapi tidak bermakna perbahasan yang kita bincangkan ini perbahasan yang tidak tepat. Tak ada kena-mengena. Dia sebenarnya ada susu galunya perbahasan itu. Begitu juga pada zaman Khalifah Rasyidin, perbincangan khusus mengenai ilmu akidah tidak pernah dibincangkan. Keadaan akidah masih tetap dalam kesucian yang berasal daripada wahyu Allah dan ajaran yang turun dari langit. Dasar utama yang dijadikan pedoman adalah Al-Quran dan Sunnah. Demikianlah keadaan berterusan sepanjang abad pertama hijrah. Dan semua itu adalah hasil didikan yang sudah disemak oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Sebagaimana sabda baginda, innama halaka man kana qablakum bihaza darabu kitab Allah ba'dahu bi ba'd wa innama nazala kitabullahi yusaddiqu ba'dahu ba'da fala tukazzibu ba'dahu bi ba'd
fama alimtum minhu faqulu wa ma jahiltum faqiluhu ila alimi. Yang bermaksud sesungguhnya binasalah orang yang sebelum kamu dengan ini perbantahan. Mereka memukul sebahagian kitab Allah SWT dengan sebahagian yang lain, dan sesungguhnya diturunkan kitab Allah itu untuk membenarkan antara sebahagian dengan sebahagian yang lain. Maka janganlah kamu membohongi sebahagian dengan sebahagian yang lain. Katakanlah apa yang kamu ketahui daripadanya, dan serahkanlah apa yang kamu tidak ketahui kepada mereka yang alim tentangnya. Jadi sebenarnya yang memuliakan Allah SWT, maka di sini keadaan akidah yang harmoni pada zaman sahabat berubah mengikut keadaan zaman dan suasana. Apabila perbahasan tentang sifat-sifat Allah SWT dilahirkan dalam ruang ilmu kalam, maka faktor-faktor kelahirannya tidak jauh berbeza dengan faktor-faktor kelahiran ilmu kalam. Maksud kata apa? Keadaan akidah yang harmoni pada zaman sahabat berubah mengikut keadaan zaman dan suasana, macam kita bincangkan tadi, ya. Apabila perbahasan tentang sifat-sifat Allah SWT dilahirkan dari ruang ilmu kalam, maka faktor-faktor kelahiran tidak jauh berbeza. Maksudnya apa? Kelahiran perbahasan tentang sifat Allah itu wujud dalam perbahasan ilmu kalam, dan tidak lain bezanya pun perbahasan itu masih mengangkat sifat yang sama. Banyak faktor yang menimbulkan perbahasan tentang sifat-sifat Allah, dan penulis yakni Tuan Guru sendiri tidak mampu membatasinya. Sebenarnya faktor-faktor yang menimbulkan perbahasan sifat Allah ni banyak juga. Cuma penulis yakni Tuan Guru Dr. Muhammad Syukri tidak mampu membatasinya. Akan tetapi pada umumnya dapat dibahagikan kepada dua bahagian, itu faktor-faktor yang muncul daripada Islam dan kaum muslimin sendiri, dan faktor-faktor yang muncul daripada luar. Okey, baik. Perbahasan tentang sifat ni wujud dari dalam dan luar, dipecahkan dua. Yang ini daripada umat Islam itu sendiri, dan yang kedua daripada muncul pada luaran. Menurut Ibrahim Abu Bakar di dalam ilmu kalam paukis berbis antara faktor dalaman termasuklah keadaan fitrah manusia, fahaman ajaran Islam, dan siasah ataupun politik. Makna kata apa? Perbahasan tentang sifat Allah ni akan wujud melalui dua keadaan, faktor dalaman dan luaran. Dalam ni tentang keadaan umat Islam tu sendiri, iaitu tentang fitrah manusia, fahaman ajaran Islam, dan siasah atau politik. Dan faktor luaran pula terdiri daripada pemikiran agama dan falsafah. Perkara ini ditemui atau dihadapi oleh umat Islam seperti pemikiran dan kepercayaan daripada agama-agama tua di Parsi, orang Yahudi, Kristian, serta pemikiran falsafah yang berasal dari Greek dan India. Faktor luaran ni bila Islam mula tersebar, nanti jemaah sekalian, Parsi, Rom dan Parsi masuk Islam, Greek, Yunani pun masuk. Kat sinilah akan adanya faktor luaran yang mendorong perbahasan sifat-sifat Allah untuk dibahaskan. Faktor dalaman dan faktor luaran. Dan di sini kesimpulan yang kita boleh faham di sini, perbahasan tentang Allah ini akan timbul melalui suasana yang berbeza. Jadi kalau bisa kata kita faham dengan kefahaman yang benar, maka tidak timbullah perbahasan itu. Tapi sekiranya timbul, mesti ada suasana yang mendukung dia, mesti ada isu yang perlu kita fahami. Bukan kata timbul itu kerana suasana Islam sudah goncang, sudah goyang, tidak jemaah sekalian. Tapi kerana Islam semakin menyebar luas, pengetahuan orang nak tahu tentang Islam, terutama tentang Allah, semakin mendalam. Jadi kita belajar untuk memahami sumber pemahaman itu, agar apa? Agar kita tidak termasuk dalam perbahasan yang mana keadaan suasana itu membawa kepada pertelingkahan. Kita kena faham sumber lah. Faham sumber, maka selesailah, kita boleh hadapilah permasalahan itu. Sebab tu kita kena kaji sejarah perbahasan. Baik jemaah sekalian, kita berhenti setakat ni dulu pada faktor dalaman. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang seterusnya pada minggu yang keempat, dan jemput hadir juga jemaah sekalian di Teratak Warisan Rof di Merbau Sempak. Kalau untuk teruskan dia pengajian ni, mungkin pertama kita dengar, kedua kita dengar lagi, ketiga baru nak dengar balik. Dengar balik, ada macam itulah. Jadi banyak kali dengar tak ada masalah.
lebih bagus banyak kali. Sebab apa? Sebab untuk memahirkan, untuk menajamkan kefahaman. Mungkin saya pun alhamdulillah ialah berpandukan kitab ini juga satu keduanya berpandukan kepada perbahasan. Kadang-kadang mungkin waktu di sini lain perbahasan, walaupun asas sama, tapi pengisian itu tidak akan sama, Mas. Tidak akan sama. Baik, jadi cukup setakat tu dulu pada malam yang penuh barakah insya-Allah. Soalan ke? Tak ada. Ini kurun yang terawal ni, tak ada soalan Sami'na wa ata'na insya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Okey lah tu, tak ada dah tu. Baik. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang seterusnya. Mohon maaf bila saya ada kekurangan, terkasar kata kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Aku qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri inal insana fi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.